A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah dan idza, ingatlah apabila ibtala. Ibtala ini maksudnya ada dua. Satu maksudnya perkara yang belum diketahui diberitahukan. Diberitahukan perkara yang belum diketahui. Kedua maknanya adalah kelebihan atau kelebihan seseorang itu yang belum diketahui maka dizahirkan. Sama ada kelebihan itu baik maupun buruk, iaitu dizahirkan. Tapi apabila dikatakan ibtalallahu fulanun, kalau Allah Ta'ala yang yang jadi dia punya subjek, maka maknanya selalu baik. Kerana Allah Ta'ala iaitu alimul ghaib. Itu maksud ibtala tadi. Ibrahim iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Rabb, kita dah belajar dalam surah Al-Fatihah, Rabb Tuhan yang memelihara. Rabbuhu, Tuhannya. Bi, dengan kalimatin. Ini jamak bagi kalimah. Jadi kalimatin ini maksudnya adalah hukum. Perintah-perintah. Fa, maka atamma, disempurnakan, telah disempurnakan. Hunna, hunna itu pada kalimah ni lah, dia muannas, jadi di sini pun jadi muannas. Fa atammahunna, maka dia telah menyempurnakannya. Qala, dia telah berkata, ini sesungguhnya aku ja'ilu, menjadikan. Ja'ilu, orang yang menjadikan engkau. Ini Allah Ta'ala yang ingin menjadikan engkau, iaitu Ibrahim AS. Ja'ilu ni isim fa'il, itu Allah Ta'ala. Ja'iluka, aku menjadikan engkau, aku yang telah menjadikan engkau, li, bagi, an-nasi, seluruh manusia, imama, imam. Imam maksudnya menjadi contoh, satu. Kedua, imam maksudnya yang perkataan dan amalannya itu diikuti. Itu maksud imam. Qala, lalu Nabi Ibrahim AS berkata, wah dan min, dari kalangan zuriyat. Zuriyat maknanya keturunan. Zuriyati, keturunanku. Wa min zuriyati, dan dari keturunanku juga. Qala, Allah Ta'ala berfirman, la, tidak, yanalu, sampai. Yanalu maknanya sampai atau sampailah. Kalau di sini diterjemahkan apa? Tidak akan berlaku. Yanal sebenarnya maknanya sampai. Ahdi, janjiku ini. Az-zalimin, orang-orang yang zalim. Daripada zalim, zalimin jamak. Itu orang-orang yang zalim. Jadi terjemahannya yang mudah. Wa idzib tala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah, maka dia telah menyempurnakannya. Qala inni ja'iluka linnasi imama. Setelah disempurnakan janji itu, Allah SWT berfirman, sesungguhnya aku ingin menjadikan engkau imam di kalangan manusia. Qala wa min zurriyati, Nabi Ibrahim AS berkata, dan jadikan pula di kalangan anak keturunanku. Qala la yanalu ahdi zalimin. Allah SWT berfirman, janji ini tidak akan sampai, tidak akan sempurna, tidak akan berlaku ke atas orang-orang yang zalim. Jadi di sini penafsirannya yang ringkas, apabila Allah Subhanahu Wa Taala
memberikan perintah dan ingin melihat kelebihan yang ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam, lalu Nabi Ibrahim telah menyempurnakannya. Kalau dalam Bible dikatakan ada 10 ujian yang diberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan semuanya dia telah berjaya melepasinya. Jadi di sini dikatakan kalimatin hukum, perintah-perintah, maknanya ada banyak. Tapi yang masyhur, yang sering kita dengarkan, iaitu apabila Nabi Ibrahim alaihissalam sanggup meninggalkan anak isterinya di negeri yang tanah gersang, tidak ada kehidupan di dalamnya. Jadi Nabi Ibrahim alaihissalam dia terkenal akan melaksanakan apa saja perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekalipun perintah itu nampak akan membinasakannya atau membinasakan ahli keluarga atau merugikannya, tetapi beliau alaihissalam mempunyai keyakinan yang tinggi bahawa Allah Ta'ala yang hakim, yang bijaksana, pasti ada hikmah di sebalik semua ujian itu. Dan Nabi Ibrahim alaihissalam tidak pernah gentar untuk melaksanakan semua ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau manusia biasa, kalau kita mengikut akal fikiran manusia biasa, itu memang kita pun mungkin tak akan mampu untuk melakukannya. Ya kan? Bayangkan kalau kita diperintahkan untuk meletakkan anak isteri kita, anak yang anaknya masih kecil lagi, di negeri padang pasir, disuruh tinggalkan dari situ dan kamu balik. Siapa di antara kita yang sanggup melakukannya? Susah. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam kerana mempunyai keyakinan yang teguh terhadap Allah Subhanahu Taala, keyakinan terhadap janji Allah Subhanahu Taala, pertolongan daripada Allah Subhanahu Taala, jadi dia mempunyai keyakinan yang tinggi. Maka itu dikatakan fa'atammahunna, dia telah menyempurnakannya. Dan itu satu. Yang kedua yang terkenal apabila dikatakan Nabi Ibrahim alaihissalam ingin menyembelih anaknya Ismail alaihissalam. Dia nampak banyak kali dah dalam kasyaf, dalam mimpi bahawa dia menyembelih anaknya, tapi dia belum beritahukan lagi. Sampailah anak itu mencapai umur yang matang, boleh ajak berbicara, ajak sembang, ajak berbincang, lalu ditanyakan bahawa dia selalu nampak dalam mimpi bahawa dia menyembelih Ismail anaknya itu. Anaknya pun mempunyai ketakwaan, keimanan yang tinggi. Dan dia tahu bapanya seorang yang bijaksana, seorang yang penuh hikmah. Kata bapa, kalau katalah itulah yang kamu nampak, laksanakan saja. Jadi bila mereka kedua-duanya telah bersetuju, Nabi Ibrahim AS pun telah bersetuju, maka Allah SWT berfirman bahawa sebenarnya dia telah sempurnakan peristiwa yang menyembelih anak itu. Maknanya jauh sebelumnya, waktu dia tinggalkan di negeri padang pasir itu, di situlah sebenarnya dah sempurna. Cuma Allah SWT ingin melihat setakat mana keyakinan Nabi Ibrahim AS, dan itu pun dia telah berjaya lulus, lalu digantikan peristiwa itu dengan menyembelih domba. Jadi perkara inilah yang Allah SWT gembira dengan Nabi Ibrahim AS. Lalu Allah Ta'ala berfirman, qala inni ja'iluka linnasi imama, maka aku ingin menjadikan engkau contoh yang diikuti bagi umat manusia. Di sini. Jadi ini satu tingkat yang tinggi kepada Nabi Ibrahim AS. Beliau mendapatkan kedudukan ini, imamah ini, setelah kenabian. Beliau telah menjadi Nabi jauh sebelumnya. Tetapi kerana berjaya melepasi ujian-ujian daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Ta'ala berjanji akan menjadikan ianya sebagai satu contoh. Dengan kurnia Allah SWT, berkat daripada pengorbanan ini, kalau kita lihat di zaman Nabi Ibrahim AS cuma ada berapa ratus orang saja. Tetapi daripada peristiwa ini, Nabi Ibrahim AS menjadi kebanggaan banyak orang. Orang Kristian juga menghormati Nabi Ibrahim AS. Orang Yahudi juga menghormati Nabi Ibrahim AS.
Orang Yahudi, orang Kristian lebih tidak mengenang sangat Nabi Musa dibandingkan mereka mengenang Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga orang-orang Islam juga menghormati Nabi Ibrahim alaihissalam atas peristiwa ini. Jadi ini yang menjadikannya satu contoh bagi umat manusia. Pengorbanan di antara bapa, kedua-duanya bapa dan anak, itu menjadi contoh bagi umat manusia. Bahawa mereka telah wakafkan kehidupan mereka untuk agama. Jadi ini susah. Tidak semua Nabi boleh menjadi imamah. Boleh menjadi ikutan kepada semua. Tapi ini khas untuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia telah mendapatkan kedudukan ini. Kemudian ada kesilapan berlaku apabila orang mengatakan bahawa imam ini, kedudukan ini adalah lebih tinggi daripada Nabi. Itu tidak mungkin. Sebab apa? Nabi itu, bila seorang Nabi, maknanya dia imam juga. Jadi tak mungkin. Sebab apa? Kalau kita katakan imam, kedudukan imam ni lebih daripada Nabi, itu tidak mungkin. Sebab apa? Kalau kita lihat, banyak orang-orang imam-imam di masjid pun dikatakan imam juga. Khalifah pun dikatakan imam juga. Kita pun hari-hari berdoa, kita selalu berdoa berkata, wajalna lil muttaqina imama. Jadikanlah kita orang imam di kalangan orang-orang yang muttaqi. Tapi itu bukan bermakna imam ini lebih tinggi daripada kenabian. Jadi maksudnya di sini apabila Nabi kemudian didatangkan sifat lain yang khas, seperti siddiq ke atau radhi ke, jadi itu memang kedudukan yang tinggi bagi Nabi itu. Sebagaimana kita tahu bahawa sifat siddiq sifat yang bagus. Sifat siddiq itu sebenarnya bawah daripada sifat Nabi. Kedudukan siddiq itu adalah bawah daripada kedudukan Nabi. Tetapi apabila Allah SWT menggelar seseorang Nabi itu dengan nama siddiq, maknanya itu ada kelebihan yang khas yang tak sama kepada orang lain. Sebagai contohnya kepada Nabi Idris AS, Allah SWT berfirman, sebentar ya. Wazkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatlah dalam kitab tentang Idris, sesungguhnya dia itu adalah orang yang siddiq dan nabi juga. Jadi bila pada nabi itu disebutkan satu nama lain, sifat yang lain, itu maknanya ada kelebihan pada nabi itu. Kemudian juga ayat yang lain ada disebutkan tentang Nabi Ismail alaihissalam. Kana inda rabbihi mardiya. Sesungguhnya dia itu di sisi Allah SWT yang diredai. Jadi bila Nabi ada sifat-sifat lain diberikan, itu memang khas padanya. Tapi bukan bermakna siddiq tadi atau radhi tadi lebih tinggi daripada Nabi. Tidak. Sama juga di sini pun bila dikatakan imamah, bukannya imam ni maksudnya lebih tinggi daripada kenabian tadi. Tapi ini adalah sifat yang khas, special ada pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Bila Allah SWT berjanji kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menjadikannya sebagai imam, terus Nabi Ibrahim alaihissalam sedar bahawa ini adalah merupakan kurnia yang besar. Jadi beliau inginkan bahawa kurnia ini juga melimpah kepada anak keturunannya. Lalu terus Nabi Ibrahim AS menyambung, qala wa min zurriyati, dan jadikan jugalah di kalangan anak keturunanku. Allah SWT berfirman lagi, qala la yanalu ahdiz zalimin, bahawa janji ini tidak akan sempurna bagi orang-orang yang zalim. Jadi di kalangan keturunan Nabi Ibrahim AS ada yang baik, ada yang tidak baik. Jadi untuk yang taat, yang mahu berjuang bersama-sama dengan Nabi Ibrahim AS, janji ini akan sempurna kepada mereka. Tapi buat anak keturunannya yang apabila telah diajak, telah dinasihat, telah diberikan penjelasan dan diberikan contoh, tapi masih berdegil tidak mahu ikut nasihat bapanya atau tidak mahu ikut nasihat Nabi Ibrahim AS, maka janji ini tidak akan sempurna kepada mereka.
Dan sama jugalah macam sebelumnya, la tas'al anil ashabil jahim. Jangan kamu tanyakan orang-orang yang ahli neraka. Setelah kita dah sampaikan. Melainkan kalau kita tidak sampaikan, kita akan bertanggungjawab. Tapi kalau kita dah sampaikan, dah nasihatkan, dah ajak, dah berikan contoh, tapi kalau mereka masih berdegil juga, tidak mahu mengikuti, maka kita tidak bertanggungjawab lagi ke atas mereka. Jadi begitu juga di sini, sama juga. Untuk orang-orang yang zalim, yang sengaja tak mau ikut, tak mau menerima, jadi janji Allah SWT ni tidak akan sempurna kepada mereka, di mana mereka akan menjadi waj'alna lil muttaqina imama. Mereka menjadi imam bagi orang-orang yang muttaqi. Baiklah, kita akan sambung pada ayat seterusnya. Wa dan id, ingatlah, ja'alna, kami telah jadikan al-bait. Al-bait ini rumah itu. Ini ada alif lam ta'rif. Al-bait ini menunjukkan Baitullah di Mekah. Rumah itu. Ini ada alif lam ma'rufah. Jadi menunjukkan Baitullah. Al-bait rumah. Masabatan. Masabatan maksudnya tempat apabila orang berpecah-pecah lalu mereka berkumpul. Itu dekat di satu tempat lain mereka berkumpul. Itu dikatakan masabatan. Masabatan juga yang mufradat mengatakan bahawa dia adalah tempat apabila kita datang berkunjung padanya, kita akan mendapatkan pahala. Jadi di sini masabatan li bagi annas, bagi manusia. Wa dan amna, tempat yang aman. Wattakhizu, wa dan ittakhizu, maka ambillah atau buatlah atau peganglah min dari makam. Makam maknanya kedudukan atau tempat. Ibrahimah, tempat Nabi Ibrahim, musalla, jadi tempat solat. Nanti saya terangkan. Wa dan akhidna. Akhidna kami perintahkan, kami telah, maksudnya akhir ni maksudnya janji, maknanya janji yang kukuh. Kami telah mengambil janji yang kukuh, maknanya telah membuat perintah ila kepada Ibrahim, Nabi Ibrahim, wa dan Ismail, ini nama Ismail, an untuk tahira, untuk mensucikan, membersihkan, baiti rumahku, li bagi at-taifin. Taif maknanya orang-orang yang tawaf. Taif orang yang tawaf. Taifin jamak bagi taif, orang-orang yang tawaf. Wa dan akifin dari akif, orang yang itikaf. Di akifin orang-orang yang itikaf. Wa dan rukai, orang yang rukuk, was sujud dan sujud, untuk orang yang rukuk dan sujud. Jadi terjemahannya yang mudah. Wa idz ja'alnal baita masabatan lin-nasi wa amna. Dan ingatlah apabila kami telah jadikan rumah itu tempat berkumpul atau tempat kumpulnya pahala bagi manusia dan tempat yang aman. Wa takhadhu min maqami Ibrahim musalla. Dan jadikanlah tempat makam Ibrahim itu tempat solat. Wa akhidna, dan kami telah perintahkan ila Ibrahim wa Ismail antahara baiti litaifina wal akifina wa ruka'is sujud. Kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan atau membersihkan rumahku bagi orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang-orang yang rukuk dan sujud. Jadi di sini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut, kenapa disebutkan al-bait? Apakah ciri-ciri rumah kalau kita lihat Rumah, salah satu ciri rumah itu tempat kita tinggal. Tempat kita tinggal. Kemudian rumah adalah cirinya tempat kita berlindung daripada musibah, daripada kecurian pun
Itu tempat kita berlindung. Kemudian rumah juga adalah tempat berkumpulnya sanak saudara di dalamnya, orang-orang yang kita sayangi, orang yang kita cintai. Ini antara sifat-sifat rumah itu. Jadi kenapa Baitullah ini dikatakan rumah? Disebutkan bait. Jadi untuk menyempurnakan sifat atau ciri rumah itu ada pada Kaabah. Tapi dalam bentuk kerohanian. Dan tadi kita katakan antaranya sifat rumah itu adalah tempat kita tinggal. Jadi rumah tempat yang kita tinggal ini, itulah tempat yang aman. Jadi Kaabah ini digambarkan tempat yang orang yang akan selalu datang, akan selalu tinggal di sana. Kan ada saja tempat tu, tak pernah kosong tempat tu. Kalau kita lihat masjid-masjid lain, mungkin saja ada kosong tengah malam ke, mungkin dia kunci, dia lock, dah tak ada orang tinggal. Tetapi Baitullah ini 24 jam ada saja orang di situ. Sama ada orang duduk ke, sama ada berjalan ke, ada mengaji ke, atau berdoa ke, bersolat ke, maknanya sentiasa ada orang tinggal di sana. Ya kan? Jadi itulah yang maksudnya rumah tempat tinggal. Ada orang tinggal di sana. Kemudian rumah dikatakan tempat yang aman daripada musibah, daripada bala bencana. Jadi ini pun sempurna kepada Baitullah. Kita lihat di dunia ini banyak tembok-tembok, istana-istana yang canggih-canggih mereka bina, tapi bila terjadi peperangan apa-apa saja, istana-istana tu pun hancur. Rumah-rumah yang agam pun hancur. Ya kan? Banyak sejarah, ada rumah yang ditinggalkan pun dah beribu-ribu tahun, akhirnya ditinggalkan juga. Banyak kesan-kesan sejarah kita tengok. Bangunan-bangunan yang lama yang ditinggalkan. Tetapi ini tidak berlaku kepada Baitullah. Kita lihat sejarah bagaimana ketika Abraha sangat cemburunya kepada Mekah, Baitullah ini dia datang untuk menghancurkan Kaabah. Dia datang dengan ribuan bala tentera. Ini secara ringkas sajalah saya sampaikan. Bila dia dah sampai berhampiran dengan Mekah, lalu dipanggilkan, siapa pemimpin Mekah ini? Jadi keluarlah Abdul Muttalib. Jadi Abraha katakan, apa bicara kamu? Kami datang, kami tak ada musuh dengan kamu, dengan orang-orang Arab sini. Kami tak ada permusuhan. Cuma kami datang untuk menghancurkan Kaabah saja. Jadi Abdul Muttalib mengatakan, kami pun tidak ada permusuhan dengan kamu. Dan kalau kamu nak hancurkan Kaabah, itu silakan, sebab ada pemiliknya. Saya cuma mahukan 200 ekor unta saya yang kamu rampas itu. Jadi Abraha sangat kecewa. Dia kata, kamu ni nampak elok baik, seorang pemimpin, tapi kamu tak nak mempertahankan Kaabah. Jadi Abdul Muttalib kata, Kaabah ada pemiliknya. Sebagaimana saya risau untuk unta-unta saya kerana saya pemiliknya. Jadi Kaabah ni ada pemiliknya, dia tentu akan risau untuk rumahnya ini. Jadi marahnya Abraha, dia bagi pulangkan 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Kemudian dia makin bersemangat untuk menghancurkan Kaabah. Tapi pendekkan cerita, apa kesudahannya? Abraha dengan tenteranya tidak berjaya menghancurkan Kaabah, sebaliknya dia dengan tenteranya dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu kan, itu yang terjadi dan sampailah ke hari ini, indah insya-Allah, sampai seterusnya sampai kiamat. Kalau ada saja usaha untuk menghancurkan Kaabah ini pasti tidak akan berjaya. Kemudian salah satu lagi ciri rumah itu adalah tempat kumpulnya sanak saudara kita, orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang kita cintai. Jadi begitu jugalah di Baitullah, sempurna janji ini. Sifat bait tadi itu. Di mana di sinilah tempat kumpulnya saudara-saudara rohani dari pelbagai bangsa, dari pelbagai daerah. Hitam, putih, kuning, coklat, semuanya ada berkumpul di sana. Setiap kali musim ada umrah ke, ada musim haji ke, jadi di situ orang datang untuk itikaf, tawaf dan sebagainya.
Jadi di situlah kan Allah SWT menggalakkan orang-orang Islam untuk mengadakan umrah ataupun haji. Kerana rumah ini adalah rumah tempat yang memang Allah Ta'ala telah tetapkan sejak Nabi Adam AS lagi, kemudian dihidupkan kembali oleh Nabi Ibrahim AS. Jadi kerana usaha Nabi Ibrahim AS ni dikatakan wattakhazu min maqam Ibrahim musalla. Jadi ambillah tempat makam Ibrahim ni sebagai tempat solat, tempat peribadatan. Jadi kalau hadis ini sebenarnya hadis pula ayat ini sebenarnya kalau kita nak ikutkan secara zahir, memang betul zaman dahulu ada tempat tu memang dah diberi tanda, dikatakan mereka yakini bahawa inilah tempat Nabi Ibrahim AS berdoa setelah berjaya membina Kaabah itu. Dia berdoa kepada Allah SWT supaya segala usahanya dikabulkan, diterima dan diberikan keberkatan. Kemudian lama-kelamaan tempat ini makin lama dah terlampau ramai orang dikepung, dan apabila ada orang berebut-rebut di situ, dan ada juga yang bergaduh, ada yang tumpahan darah pun berlaku di situ, akhirnya tempat itu pun dah tak dibagi kerana berebut orang nak solat di situ. Sekarang ni COVID lagi makin jauh, orang tak boleh solat di situ. Jadi di sini Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu menyatakan bahawa yang dimaksudkan di sini adalah maksud besar daripada ayat ini adalah kita perlu mengikuti cara ibadat Nabi Ibrahim AS. Bukannya kita mencari tempat di mana dia duduk dulu tu, tidak. Kita perlu beribadat atau berkhidmat atau taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Nabi Ibrahim AS telah sempurnakan. Inilah yang maksudnya wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Kita ambil dari segi rohaninya. Itu yang lebih besar daripada jasmaninya. Kalau jasmaninya memang tak ada siapa sekarang yang boleh solat kat situ. Orang nak datang umrah ke haji ke, tak ada siapa pun boleh disolat di sana. Kecuali ada orang-orang yang VIP lah. Mereka dikawal dengan askar pun mereka boleh masuk ke kawasan tu. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kita perlu mengikuti jejak langkah Nabi Ibrahim AS dalam pengabdian perkhidmatannya. Beliau berabdi berkhidmat bukan semata-mata dirinya saja, tapi beliau melibatkan isteri, anak-anak dalam jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita semua harus berusaha seperti Nabi Ibrahim AS, di mana bukan kita saja, kita alhamdulillah kita memang dah bagus, tapi kita perlu libatkan anak isteri kita dalam menghormati agama ni. Jangan kita sendirian. Saya lihat banyak ada anggota jemaat yang berjuang dalam jemaat ini sendirian. Isteri dan anak-anak dia tak ikut. Tapi itu memang berat bagi dirinya. Dia dah berusaha macam-macam, tapi kalau anak isterinya tak ikut, itu sangat susah bagi dirinya. Tetapi berbahagia apabila orang itu kalau berjaya membawa anak isterinya berkhidmat dalam agama, itu sangat bahagia. Itu sangat bertuah orang-orang seperti itu. Mereka adalah orang-orang yang menjejaki Nabi Ibrahim AS. Wa akhidna, dan kami perintahkan ila Ibrahim wa Ismaila antahara baiti lit-taifina wal akifina war ruk'is sujud. Jadi di sini dah diperintahkan kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumah Allah Ta'ala ni untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang itikaf, orang yang rukuk dan sujud. Dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Ta'ala, alhamdulillah kita lihat bagaimana di Baitullah ini sentiasa saja ada orang yang tawaf, orang yang itikaf, orang yang rukuk, orang yang sujud, dan tempat itu sentiasa bersih. Kalau ada kekotoran ke apa, cepat mereka bersihkan. Memang segera. Ini memang perintah Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Ibrahim dan Ismail. Itu alhamdulillah sempurna kita lihat pada hari ini. Dan padahal walaupun pernah terjadi sebelum kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Kaabah telah dikelilingi oleh 360 buah berhala. Maknanya setiap hari satu berhala. Tapi atas perintah ini, doa Nabi Ibrahim alaihissalam, kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun berjaya mensucikan kembali rumah Baitullah ini daripada sembahan-sembahan berhala. Maknanya kesucian dari segi kerohanian.
Alhamdulillah kita lihat sekarang suci dari segi zahir dan Nabi Muhammad SAW telah mensucikannya secara rohani, telah mengumpulkan orang-orang Bani Adam ini untuk kembali beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi begitu juga kalau sekarang ini kalau kalau ada kan simbol-simbolik Yahudi kat dalam situ, ini adalah usaha insya-Allah taala Imam Mahdi untuk menghapuskan segala-segala simbol-simbol syaitan kepala lembu yang sedang ada di Mekah sekarang ini, Mekah dan Madinah. Itu usaha kita nanti insya-Allah taala. Kita pun akan mensucikan tempat ini daripada perkara-perkara seperti ini. Jadi saya kembalikanlah kepada nanti kalau ada sisi soal jawab dan ada tambahan. Untuk hari ini setakat ini dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.